Kerana saya dapati bahawa kita banyak benda kita bergaduh. Misalnya dengan Indonesia, semua benda kita nak bergaduh. Kali satu hari nanti kita boleh tubuhkan sebuah negara baru yang dibentuk oleh 5 negara yang berkenaan. Betul lah, daripada 5 negara cara penulisannya masing-masing ikut cara masing-masing, Prof. Yeah. Alright, Prof. Buku ni, Prof. Impak penghasilan buku kepada masyarakat sekeliling. Sebab ni dah merangkumi negara Asia ni. Apa pandangan Prof berkenaan dengan impak buku ni kepada mungkin yang akan membaca selepas ni? Saya sangat gembira sebab kami telah tubuhkan persatuan yang dinamai GAKSA, Gabungan Komunitas Sastera ASEAN. Gabungan Komunitas Sastera ASEAN. Komunitas tu pun bahasa Indonesia. Bagi kita community lah. Gabungan Komuniti Sastera ASEAN. Bermaksud kita sedang menggabungkan para penulis dari 5 buah negara, dan pada masa yang sama saya berpakat dengan rakan saya di Banten, di Cilegon, untuk menubuhkan sebuah syarikat yang kami namakan GAKSA Enterprise. GAKSA Enterprise ini ialah sebuah syarikat yang kegiatan utama ialah menerbitkan buku-buku. Dan kami dapati dengan menerbitkan buku di Indonesia, kami dengan mudah dapat menyebarkan karya-karya penulis pelbagai negara ASEAN ke 5 negara. Itu penting. Bagi kita hendak menjual buku kita di Indonesia tidak begitu mudah. Jika saya terbitkan di Malaysia dan saya nak cuba edarkan di Indonesia, tidak begitu mudah. Tapi sekarang buku-buku saya minta GAKSA Enterprise terbitkan. GAKSA Enterprise mereka terbitkan di Indonesia dan boleh saja hantar ke Malaysia, ke Brunei dan ke Singapura dan sebagainya. Jadi buku saya yang terbaru, kumpulan cerpen juga. Saya namakan Osteointegrasi. Osteointegrasi dalam proses penerbitan. Itu pun kami terbitkan di Banten, Indonesia oleh syarikat GAKSA Enterprise. So kesannya sangat bagus sebab dengan mudah rakyat dari ke-5 buah negara boleh mendapatkan buku ini dan boleh membaca buku ini tanpa banyak halangan. Itu salah satu pandangan saya. Dan apa kesannya pada masyarakat? Kami berpendapat bahawa dengan menyebarkan tulisan oleh penulis dari 5 negara yang berbeza kepada masyarakat dari 5 negara, kita akan dapat merapatkan lagi hubungan antara masyarakat-masyarakat dalam 5 negara ini. Kenapa? Kerana saya dapati bahawa kita banyak benda kita bergaduh. Misalnya dengan Indonesia, semua benda kita nak bergaduh kecuali bidang sastra. Kalau kita aktif dalam bidang sastra, kita pergi ke Indonesia, orang Indonesia datang ke Malaysia, tidak ada pergaduhan. Kita sentiasa dalam friendly terms. Sama-sama buat persembahan dan sebagainya. Selain dari sastra, kita banyak tak setuju nak bergaduh satu sama lain. So, itu kesannya. Kita mengharap kita dapat wujudkan persahabatan antara 5 negara ini melalui bidang sastra, dan barangkali satu hari nanti kita boleh tubuhkan sebuah negara baru yang dibentuk oleh 5 negara yang berkenaan. InsyaAllah. Okey, baik Prof. Alright, kepada penonton-penonton sekiranya ada sebarang soalan, boleh kemukakan soalan di komen Facebook UTM Library Kuala Lumpur. Okey, sangat dialu-alukan soalan anda semua. Bukan senang kita nak panggil Prof sekiranya ada apa-apa yang nak bertanya ataupun apa-apa yang hendak memberi pendapat pun tak ada masalah. Boleh memberi pendapat di ruangan tersebut. Okay, insyaAllah kami akan ajukan maklumat berkenaan kepada Prof. Okey Prof, berkenaan dengan cerpen antologi cerpen ni, selain sebab tadi Prof ada maklum 5 negara apa semua kan, banyaknya cerita yang seronok-seronok. Ada tak kesukaran dalam menghasilkan buku kata baku ni? Cabaran lah kiranya, ada ke Prof? Biasa saja, tak ada cabaran. Cabarannya cuma kami
kami nak dapatkan cerpen itu tidak begitu mudah, dan kami nak pilih cerpen yang bagus dan sesuai tidak begitu mudah. Tetapi setelah cerpen itu dihasilkan, saya bertindak sebagai penyelenggara, saya kompilasikan cerpen itu dan saya buat editing di mana sesuai, dan saya hantar ke Cilegon, Indonesia. Mereka buatkan covernya, mereka buatkan typeset dan mereka cetak di sana. Percetakan di Indonesia juga kosnya lebih murah dari Malaysia, so itu menyelesaikan satu masalah lah. So tidak banyak masalah. Tapi satu saya nak terangkan untuk orang-orang UTM, nama saya sebenarnya ialah Wan Abu Bakar. Kalau you cari apa graduate dari UTM bernama Irwan Abu Bakar, tak ada. Nama saya ialah Wan Abu Bakar. IR tu ialah engineer. Jadi sewaktu saya mula menulis, saya menulis di bawah nama Wan Abu Bakar, nampak tak begitu glamour. Saya mencari nama pena. Saya cuba sana, cuba sini, tapi saya tengok IR engineer tu sesuai pula. So saya buat Dr. Irwan Abu Bakar. Itu nama pena saya. Nama sebenar saya ialah seperti yang saudari sebut tadi, ialah Wan Abu Bakar bin Wan Abbas. Begitu.